Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita digemparkan dengan rakyat Israel yang membawa senjata api dan juga ditemukan bersama dengan butiran peluru, di mana rakyat Israel itu ditahan di sebuah hotel. Akhirnya satu perkongsian daripada Shahabuddin Husin ataupun shahabuddin.com. Polis masih siasat, jangan terpedaya. Laporan media Israel. Kenyataan daripada Ketua Polis Negara pada 1 April. Ini pasti satu kenyataan Ketua Polis Negara yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Dakwaan laporan media Israel berhubung seorang lelaki warga negara itu yang ditahan di sebuah hotel di Jalan Ampang Rabu lalu adalah untuk membunuh ketua keluarga kumpulan penjenayah seteru. Bukanlah satu-satunya fakta yang boleh diterima pakai dalam konteks siasatan polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, dakwaan itu bukanlah fakta yang boleh diterima pakai dalam konteks siasatan secara mudah sehinggalah ia dapat dibuktikan. Malah ia mungkin boleh dianggap sebagai alasan propaganda untuk mengalihkan sebab utama suspek berusia 36 tahun itu masuk ke negara ini, katanya ketika dihubungi pada Ahad. Razaruddin berkata, siasatan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman menjurus semua sudut dan elemen yang boleh dikaitkan dengan keberadaan suspek di negara ini. Kita masih meneliti dan menyiasat motif sebenar suspek masuk ke negara ini, serta dia mendapatkan 6 pucuk senjata api bersama 200 butir peluru dan faktor-faktor lain yang mungkin berkait dengan isu yang berlaku membabitkan Palestin dan Israel. Kita juga sedang meneliti pergerakan suspek sebelum dia diberkas. Siapa orang hubungannya termasuk melihat latar belakang dirinya dengan bantuan dan maklumat perisikan kita, katanya. Razaruddin berkata, PDRM pada masa ini sedang memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap bukti dan fakta yang ada, selain mendapatkan maklumat tambahan yang diperoleh daripada siasatan yang sedang dijalankan. Beri kita ruang melengkapkan siasatan sebelum saya dapat kongsikan maklumat terbaru kepada umum esok pada Isnin, katanya. Tambah beliau, PDRM tetap sentiasa siap siaga dalam mengawasi keselamatan dan ketentraman awam termasuk keselamatan orang-orang berkepentingan. Pada Jumat, Razaruddin dilaporkan berkata, polis merampas 6 pistol termasuk SAG Sawyer, Smith dan Wesson serta Glock selain 200 butir peluru, susulan penahanan suspek warga Israel itu. Turut dijumpai 2 pasport dimiliki lelaki berkenaan, yaitu pasport Perancis yang digunakannya untuk masuk ke Malaysia dari Emiria Arab Bersatu UAE pada 12 Mac lalu, serta 1 pasport Israel. Melalui soal siasat, suspek mendakwa datang ke negara untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya untuk dibunuh kononnya berkaitan isu keluarga, namun polis tidak mempercayai dakwaan itu. Pada Sabtu, media melaporkan sepasang suami istri di berkas polis pada Jumaat dipercayai membeli senjata api di Thailand sebelum menjualnya kepada suspek. 2 suspek masing-masing berumur 40 dan 40 tahun itu ditahan sepasukan pegawai dan anggota JSJ Bukit Aman di Bazar Ramadan di Kuala Selangor pada jam 7.15 malam. Polis turut menemukan sepucuk pistol dalam sebuah beg galas dalam kereta Honda Jazz di kediaman mereka yang terletak di Selangor. Polis sebelum ini turut menahan seorang lelaki tempatan di Cameron Highland, Pahang yang dipercayai pemandu kepada lelaki Israel terbabit sejak memasuki negara ini pada 12 Mac lalu. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan isu stalking kalimat Allah yang masih menjadi sebutan ramai. Nah, teman-teman puan, akhirnya Raja-Raja Melayu, termasuk Baginda yang di Pertuan Agong 17, yang murka berkaitan dengan perkara ini.
Dan terbaru Sultan Pahang dalam satu artikel perkongsian daripada Malaysia Kini yang bertajuk Sultan Pahang, duka cita insiden serangan pada Kekemat. Namun saudara-saudara, persoalannya, adakah perkara ini menjadi sehingga serius sebegini, sehingga ada insiden bom, sehingga ada insiden baling bom di kedai Kekemat? Adakah perkara ini bermula daripada kecaman yang melampau, bermula daripada pemboikotan yang melampau daripada pemimpin-pemimpin politik? Itu menjadi persoalannya. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, seperti yang kita tahu, Akmal ataupun Ketua Pemuda UMNO yang melawan sekeras-kerasnya, ataupun saya boleh kata yang mahu Kekemat diboikot. Pada akhirnya, dalam satu artikel daripada FMT, Akmal harus letak jawatan seperti dijanjikan, kata T. Senator itu turut mempersoalkan sama ada UMNO harus dipertanggungjawabkan kerana menyokong pendirian Ketua Pemudanya. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh harus meletak jawatan berikutan peningkatan ketegangan kaum dan kejadian beberapa cawangan kedai serbaneka Kekemat dilempar bom petrol baru-baru ini, kata Senator T. Lian Ker. Akmal harus bertanggung jawab dan berundur diri daripada jawatan seperti yang dijanjikannya. Ada ramai lagi pemimpin pemuda UMNO yang lebih bertanggung jawab dan tidak bengkeng, kata bekas naib presiden MCA itu di platform media sosial X. T merujuk kepada laporan utusan Malaysia awal bulan ini yang memetik Akmal sebagai berkata beliau lebih rela hilang jawatan daripada tidak mempertahankan Islam dalam isu stalking tertera kalimat Allah. Adakah ini satu gesaan untuk Akmal, Ketua Pemuda UMNO, untuk meletakkan jawatan? Akmal dilaporkan berkata, walaupun perjuangannya mempertahankan kalimat suci, Islam itu akan menjejaskan hubungan antara parti dalam kerajaan perpaduan. Beliau akan terus mempertahankan agamanya. Saya tidak kisah di EP atau mana-mana menteri mahu serang saya. Tetapi saya bercakap, saya berdiri atas agama saya. Kalau ngakor ming kata, bila saya buat begini boleh hilang sokongan. Saya nak beritahu mereka ini cara UMNO bila ada pihak yang persendakan agama Islam. Saya rela hilang jawatan, tanggung jawab sudah saya laksanakan untuk bela agama saya. Jawatan ini nomor 2, katanya. T juga mempersoalkan sama ada UMNO turut harus bertanggung jawab kerana menyokong Akmal dan mengesahkan kenyataan dan ucapan berbaur kebencian yang dikeluarkannya itu. Adakah MCA dan MIC juga perlu dipertanggungjawabkan kerana gagal bersidang dan menetapkan pendirian atas semangat BN? Patutkah PH atau Kerajaan Perpaduan dipersalahkan atas tindakan Akmal? Nah, saudara-saudara, adakah ini membawa kepada kesan kepada UMNO dan Kerajaan Perpaduan setelah Akmal melakukan ini? Bahkan ini adalah gesaan untuk Akmal meletakkan jawatan. Akmal harus letak jawatan seperti dijanjikan, kata T. Apa komen Anda? Tonton teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.